A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hari ini masuk hari baru, kerajaan baru, Perdana Menteri baru. Kita pun masuk soal jawab yang baru hari ini insya-Allah. 30 Rabiul Akhir 1444 Hijrah, sekejap je. 25 hari bulan 11 22 bulan gaji kita pagi-pagi ni menggunakan kitab Fadil Syekh Punang kita Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafi bin Haji Hussein, Mudir Markas Adirasat Al-Islamiyah Kemasjid Kemaman. InsyaAllah hari ini kita masuk bab nasab. Bab mansab dan bab mahram ni. Bukan muhrim, mahram. Muhrim siapa yang menemankan kita masa kita buat umrah haji tu. Ni mahram. Mahram ni siapa yang ada talian darah dengan kita. Dalam bab silaturahim, mahram dulu diutamakan. Jadi ini dah diajar pada kita adab akhlak kita, bagaimana kita nak bermuamalah dengan keluarga. Siapa yang kita perlu utamakan? Nasab kita dulu. Makcik, pokcik. Apa kategori makcik, pokcik yang sebenarnya? Kita semua mak saudara, pak saudara kan? Semua mak saudara, pak saudara. Jadi apa kategori mak saudara, pak saudara yang benar-benar mengikut syariat? Pada segi lugah bahasa Melayunya semua saudara. Semua saudara. Tapi dari segi syaraknya ada dia panggil ada detail yang berbeza, ada takrifan yang berbeza. Apa makna nasab tu? Ini soalan dia bersentuhan dengan bab tiri. Bab tiri ada bab nasab juga. Ada nasab sementara, ada nasab yang sampai bila-bila. Ada begitu. Ini dah belajar dah belaka ni gamaknya. Siapa tak belajar kena belajarlah bab ni. Bab ni ada bab dalam bab kitab-kitab fiqh ada pengkhususan bahagian nasab ni. Penting bahagian nasab ni sebab dia merujukkan kepada dosa pahala kita dalam muamalah seharian. Kata cara berdosa kita sombong-sombong kita tak cara. Contoh sepupu bukan nasab kita. Jadi kalau kita tak cara dan buat muamalah kita dengan sepupu sepapat kita ni, berdosa lah kita sombong-sombong kita buka aurat kita macam-macam lah, gua senda, bertepuk, bertampar, peluk, bercium, gitulah. Kalau tak buat daripada kecil-kecil susah. Saya pun banyak kali bagi contoh yang terbaik saya lah. Daripada kecil, kakak-kakak sepupu ni mencium saya, dah berjanggut tu pun kadang-kadang kena curi cium juga. Dia tak ada arah lah. Tak ada arah lah. Puas cakap, tak boleh kita ni salam. Kenapa? Tak boleh sebab kita boleh kahwin. Dia jawab pula, aku bukan nak kahwin dengan kau. Jadi kita kena pandai. Kena pandai bagaimana nak bermuamalah. Itu kes-kes yang lama lah. Tapi yang adik-adik lawan-lawan ni semua, patutnya kita susun elok-elok. Soalan ni agak mudah tapi kita tengok sikit. Apa nasab tu? Nak bagi kita jelas. Ingat yang kita belajar pagi-pagi ni bukan belajar lah. Ulang gaji pagi-pagi ni sikit je. Sikit je. Tak padan dengan apa yang kita buat hari-hari dalam membaca ringkasan tafsir, dalam membicarakan bab-bab fiqh. Kena mendalami sungguh-sungguh sebab ini bab fardu ain. Ada bab-bab yang kita belajar ni fardu ain. Contohnya yang kita nak colek hari ni, kita colek sikit je tapi fardu ain ni. Nak kena pakai sungguh-sungguh supaya tak ada khilaf dalam diri kita dalam amalan kita. InsyaAllah. Hari ini kita ambil beberapa persoalan. Saya ingat habis dapat. Nak masuk bab mandi wajib lah. InsyaAllah. Ini asalnya soalan last berkenaan dengan bersentuhan. Bersentuhan. Kita dah bincang sebelum ni berkenaan dengan khilaful aulad. Fibarul khilaf ulama' ni berkenaan dengan bersentuhan lelaki dan perempuan suami isteri. Suami isteri. Ini nak kena faham, pegang sungguh-sungguh. Kita dah bincang. Faham, pegang sungguh-sungguh pada satu pegangan tu. Dan amalkan terus. Dan itulah amalan awak untuk ahli keluarga awak. Awak nanti bila dah bersuami, bincang dengan suami, pegang satu. Bincang dengan isteri, pegang satu. Pegang terus.
Dan pegang dengan jiwa yang besar bila kita faham yang ada pandangan berbeza. Taklah kita bolak bila duduk kedai kopi. Taklah kita bolak bila tiba-tiba mari seorang tuan guru ataupun ustazah yang agak syadid pada satu pandangan. Kita relax. Kita relax. Betul, ustazah cakap betul. Ustaz cakap betul. Tapi kalau pandangan kita beza pun sandarannya besar juga. Bila khilaf antara ulama-ulama utama tu tak ada masalah. Faham, pegang satu lah, habis selesai masalah. Wallahu alam, ini ngelah lah dalam kitab tuan guru kita ni soalan last berkenaan dengan mahram. Silakan, bersentuhan dengan bapa tiri. Kita kena faham satu apa bapa tiri dan bagaimana takrifan bapa tiri itu yang nak menjadikan orang tu bapa tiri dan hukum hakam berkenaan dengan bapa tiri. Silakan, bismillah. Bersentuhan dengan bapa tiri, batal wuduk? Soalan. Ketika beranjak ke usia remaja, Siti baru tahu bahawa status dirinya adalah anak luar nikah. Ibunya berkahwin dengan bapanya ketika usianya dalam kandungan menjangkau 6 bulan. Tidak lama kemudian bapanya berkahwin dengan seorang perempuan dan dikurniakan 4 orang anak. Saya muskil tentang beberapa perkara. Pertama, adakah Siti boleh dibentikan dengan bapa tirinya? 2, jika Siti bersentuhan kulit dengan bapanya, adakah batal wuduk? Bagaimana pula jika bersentuhan dengan adik-beradik tirinya daripada isteri kedua bapanya? Jawapan, pada dasarnya anak zina tidak boleh dibentikan dengan lelaki yang berzina dengan ibunya. Hal ini kerana dia dilahirkan melalui hubungan yang tidak sah di sisi syarak. Justru dia tidak boleh dinasabkan dengan lelaki penzina tersebut. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang bermaksud, sesiapa yang mengaku bernasabkan dengan seorang yang bukan bapanya padahal dia mengetahui bahawa dia iaitu orang tersebut bukan bapanya, maka syurga diharamkan ke atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun status ibu yang melahirkannya, maka maka beliau tetap ibunya walaupun dia dilahirkan hasil daripada hubungan yang tidak sah di sisi syarak. Jika lelaki penzina tersebut berkahwin dengan ibunya, jika begini situasinya, maka lelaki tersebut menjadi bapa tirinya, bukannya bapa kandungnya, meskipun dia yang berzina dengan ibunya. Adapun dari sudut mahram atau tidak, bapa tirinya hanya menjadi mahram bagi Siti setelah berlakunya persetubuhan antara dia dengan ibunya. Justru apabila Siti bersentuhan kulit dengan bapa tirinya, sesudah itu wuduknya tidak terbatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud, jika haram kepada kamu wahai lelaki, juga haram kepada kamu wahai lelaki, anak-anak isteri kamu yang dalam pemeliharaanmu daripada isteri yang telah kamu setubuhi. Tetapi jika kamu belum menyetubuhi isteri kamu itu dan kamu telah menceraikannya, maka tidak berdosa bagi kamu untuk mengawini anak-anak perempuannya. Jika bersentuhan dengan adik-beradik tirinya yang lelaki daripada isteri kedua bapanya, batal wuduk bahkan haram bersentuhan. Hal ini kerana mereka adalah ajnabi dan bukan mahram padanya. Bermakna mereka boleh berkahwin walaupun status mereka adalah saudara tiri. Kesimpulan, tidak batal wuduk Siti jika bersentuhan kulit dengan bapa tirinya dengan syarat telah berlaku persetubuhan antara dia dengan ibunya. Hal ini kerana status mereka telah menjadi mahram.
Adapun jika Siti bersentuhan dengan adik-beradik tirinya yang lelaki, maka wuduknya dikira terbatal, bahkan hukumnya adalah haram. Hal ini kerana status antara mereka adalah bukan mahram. Wallahu alam. Baik, Alhamdulillah. Banyak sebenarnya kalau kita nak kupas, bukanlah tempat kita nak mengupas detail ni. Saya pun bukanlah orang yang terbaik nak membincangkan perihal detail dalam fiqh yang ada dalam soalan 12 ni. Sebab banyak. Satu ialah takrifan bagaimana kita nak membinkan seorang yang ada anak luar nikah. Itu jumhur ulama pun khilaf. Ya. Secara amnya yang kalau Malaysia ni ada fatwa Malaysia pun berbeza antara negeri-negeri. Tapi kalau kita ada ilmu, kita senang boleh faham ya. Secara amnya selagi mana anak tu tidak ditiupkan roh dalam perut dia tu, ya, dia belum kategori anak lagi lah. Maksud dia dalam Malaysia ni berdasarkan semua pandangan-pandangan itu ada beberapa pandangan berbeza. Kalau maksud dia lepas kahwin tu kurang daripada beberapa bulan dah beranak, saya lupa dah berapa bulan, 3 bulan ke macam tu, ada pandangan negeri kata tak boleh dibinkan. Kalau lebih pada 6 bulan boleh dibinkan. Tapi ada juga pandangan-pandangan yang kecil yang membenarkan bagi mengelakkan aib dan sebagainya. Pun begitu kalau dibinkan dengan nama ayah yang mana ayah tu masih lagi bukan ayah dia, walaupun ayah kandung dari segi makna, dari segi pahaman dia, dari segi syarat dia bukan. Jadi anak tu walaupun dah dibinkan dengan bapa yang kahwin kemudian tu, anak luar nikah tu dibinkan kepada bapa dia, kena faham, ibu bapa tu kena faham bab nasab masa pembagian harta tu besok. Masih dia tak boleh menerima harta sebab dia berkait-kait. Berkait-kait ni semua kena belajar. Na'udzubillah tak berlakulah kepada kita ni, awak-awak semua ni. Tapi mungkin awak akan diminta pandangan oleh kawan-kawan. Na'udzubillah. Bab nikah kahwin cerai, bab nasab ni kita harap taklah berlaku pada kita. Tapi mungkin ditanya oleh sahabat-sahabat. Na'udzubillah lah. Kalau lah kita na'udzubillah minta jangan dah ada sahabat-sahabat kita terpaksa rujuk pada kita bab gini, macam mana aku nak pinkan anak dan buat aku ni. Tapi harap-harapnya datang daripada orang macam awak ni, orang berilmu ni, boleh nasihat sikit-sikit. Kalau dia terlepas sekalipun, ambil pandangan apa sekalipun, dia kena jaga bahagian pembagian harta. Wali masa nak kahwin tu besok. Wali masa nak kahwin. Semua boleh susun cantik-cantik sebab kita wali pun wali hakim. Bapa tu mewakilkan orang untuk tu. Orang tak tahu. Orang tak tahu aib kita tak payah bagi tahu orang. Kita tak payah war-warkan. Katalah dia dah kahwin kan, walaupun dah anak dah ada dalam kandungan, tak payah nak cerita ke orang, cuma jaga syariat je. Jaga syariat. Hatta orang datang berzina pun datang pada Rasulullah SAW, datang pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar suruh balik. Yang datang lagi dah. Datang juga barulah turun had. Maksud dia turun hudud. Maksud dia baliklah dia, sudahlah pergi tobat je lah. Macam tu satu kita kena faham bab apa tadi? Nak bagi nama anak yang dalam kandungan luar nikah. Kandungan luar nikah. Itu satu bab. Satu bab lagi ialah bagaimana takrifan bapa tiri. Daripada sini, apa dia takrifan bapa tiri? Ada satu syarat je. Apa dia syarat dia? Dah berjima. Dah berjima. Hukum akal kata kahwin mesti berjima. Tak semestinya. Kalau yang kahwin tu dah tua, dia tak mampu lagi dah nak berjima. Kena tanya. Ayah ketuk kahwin kan. Ayah kita lah kahwin dah tua. Mak kita kahwin semula dah tua. Kahwin pun dengan orang tua. Boleh ke salam ni bapak tiri yang sebenar ke bapak tiri pada bahasa je? Kena tanya lah tu. Kalau tidak kita pakai salam mak tiri bapak tiri kan. Dah berdosa. Baik tu kena tanya. Macam mana nak tanya tu wallahualam lah tu. Kena berhemah lah. Tapi kita kena ada ilmu bahagian ni lah. Selagi dia tak jimat, tak kira. Nasab tu tak bersambung. Dengan adik tiri, adik-beradik tiri memang tak boleh lah. Kat situ pun tulis, had ni kerana mereka adalah ajnabi, bukan mahram. Itu keluarga 69 tu, Piramli buat tu. Ikut syarak tu, Piramli tu. Keluarga 69 Piramli tu ikut syarak. Ikut syarak. Wallahualam. Ada soalan sikit-sikit berkenaan dengan ni. Clear Jadi yang agak
yang agak nak mendalami ialah macam mana nak membinkan anak dalam kandungan dan nak mengesahkan status ikut syarat bapa tiri, ibu tiri. Syarat dia kena ada jimat. Kalau tak jimat tak boleh. Wallahu a'lam. Nasab, ingat nasab ni dia menurun kepada kita punya talian darah tu. Terang dia lah, kita isteri. Nasab dia ibu bapa tu. Ibu bapa kita, ibu bapa isteri kita. Gitu. Naik ke atas. Mak ayah dia, tok. Naik gitu. Naik gitu. Adik-beradik dia tak ada dah. Bagi kita lah, kita ni. Belum anak lagi, anak dia lain. Kita dulu. Adik-beradik, bukan dah. Maksud dia adik-beradik isteri kita, kita tak boleh tak salam dah. Macam tu. Anak kita pun sama. Mak saudara, pak saudara yang ada nasab tu. Mak saudara benar. Mak saudara betul lah. Mak saudara betul. Adik-beradik isteri kita. Tu mak saudara, pak saudara kepada anak-anak kita. Suami isteri dia tu dah bukan dah. Dah tak boleh dah. Itu sampai situ mudah lah. Anak-anak apatah lagi. Cerita sepupu, dua pupu, kupu-kupu tu memang tak ada lah. Itu memang bukan langsung. Dia naik straight gitu je. Ikut jalur ibu bapa tu. Ibu bapa mentua. Ikut jalur tu. Kemudian ibu tiri ke apa semua memang tak ada lah. Kalau dah naik ke atas tu. Tok tiri ke apa semua kan. Kena tengok lah bahagian tu. Wallahualam, itu kena review sendirilah. Dia detail lagi penjelasan dia tu. Yang kita tak cara sudah. Wallahualam. Kita sambung satu lagi insya-Allah. Niat dan sebab perlu mandi wajib. Soalan, bagaimanakah niat dan cara mandi junub? Dan apakah sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib? Jawapan, secara mudahnya, hendaklah meniatkan dalam hati untuk mandi junub seperti sahaja aku mandi wajib kerana Allah. Adapun perkara yang mewajibkan mandi wajib ada 6. Apabila berlaku walaupun salah satu daripadanya, maka diwajibkan mandi. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Matan Al-Ghayah yang bermaksud perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 3 daripadanya sebab yang berkongsi pada lelaki dan perempuan, iaitu bertemu dua khitan, iaitu bersetubuh, keluar mani dan mati. Adapun 3 sebab berbaki hanya ada pada perempuan, iaitu haid, nifas dan wiladah, iaitu melahirkan anak. Wallahualam. Baik, kita sambung satu lagi. Cuma pada bab ni yang kena belajar sikit, perkara yang wajib mandi ada 6, 3 daripadanya sebab berkongsi lelaki dan perempuan, iaitu bertemu dua khitan bersetubuh. Apa takrifan bersetubuh tu yang mewajibkan mandi? Siapa boleh bagi? Tak ada apa nak malunya belajar ni ya. Belajar ni yang pula nak kahwin ni. Takrifan bersetubuh tu apa? Yang mewajibkan mandi. Apa maksud bertemu dua khitan tu? Malu nak jawab? Tak apalah, saya jawab. Semua dah tahu ni. Kalau tak tahu, berat. Malu nak jawab. Tak apa. Jangan bimbang. Saya duduk kelas orang dewasa pun, ustaz lukis kat nak bagi faham. Ngekek-ngekek belaka. Bertemu. Sebab penting. Kalau tak faham, nanti susah. Sebab dia merujuk kepada, tak payah mandi. Wajib mandi. Sebab perbuatan tu bertemu dua khitan tidak dia tak sebut keluar mani. Dia hanya menyatakan bertemu dua khitan. Bermakna apabila zakar dah termasuk, kepala zakar tu dah termasuk ke dalam faraj. Senang macam tu. Faham? Bila zakar, kepala dia tu, had dia tu, kepala dia tu termasuk dalam faraj. Walaupun sikit dah mandi. Dia tak merujuk kepada keluar air mani lelaki dan perempuan. Itu satu bab. Kemudian keluar mani mestilah dan mati. 3 pun yang lain tu untuk perempuan lahir, nifas dan wiladah. Sebab ada yang dah dewasa tak faham bab ni. Sebab saya dah jumpa.
Dah kahwin, anak berapa pun tak faham bab ni. Tak ada arah lah. Tak ada arah. Apa dosa sebelum-sebelum ni, taubat je. Wallahualam. Kita ambil satu lagi sempat kot. Niat mandi wajib. Senang-senang yang ni. Tular satu niat mandi wajib. Soalan, tular satu video kuliah agama yang penyampainya berkata, ketika hendak berniat mandi junub, wajib menyebut lafaz mengangkat. Seperti, sahaja aku mengangkat junub. Jika tidak disebut lafaz tersebut, maka mandi junub tersebut dikira tidak sah. Ini kerana junub adalah hadas. Jadi perlu disebutkan lafaz mengangkat. Begitu juga jika berniat sahaja aku mandi hadas besar, ia juga tidak sah jika tidak menyebut lafaz mengangkat. Lafaz yang sebetulnya ialah sahaja aku mandi mengangkat hadas besar. Jika tidak menyebut lafaz, jika tidak mahu sebut lafaz mengangkat, maka perlu berniat begini sahaja. Sahaja aku mandi wajib atau sahaja aku mandi fardu. Adapun bagi wanita yang hendak mandi setelah suci haid, dia perlu berniat sahaja aku mengangkat haid ataupun nifas. Jika tidak mahu menyebut lafaz mengangkat, maka memadai dengan niat sahaja aku mandi wajib. Perkara ini semuanya disebut dalam kitab-kitab. Saya muskil, benarkah perkara ini? Jawapan, tidak benar sama sekali. Perkara yang diungkapkan oleh penceramah tersebut. Walaupun begitu, kita seharusnya tahu bahawa kesilapan bukanlah suatu perkara yang asing bagi setiap manusia, sehinggakan para ulama yang merupakan pewaris Nabi juga tidak terlepas daripadanya. Ini adalah suatu hakikat yang telah dinyatakan syarak bahawa sifat maksum hanyalah milik para Nabi dan Rasulnya sahaja. Imam Malik menyebutkan yang bermaksud setiap orang diambil dan ditolak perkataannya melainkan tuan makam ini, iaitu Rasulullah. Apa yang penting apabila kita tahu bahawa diri kita tersalah atau tersilap, maka rujuklah kembali kesalahan tersebut. Ia bukanlah keaiban, bahkan suatu kemuliaan. Saidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata yang bermaksud, kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Habiskan Iqbal ni, habiskan. Kita habiskan bab niat ya. Okay. Niat mandi wajib. Apa hukumnya? Para ulama fiqh berselisih pendapat dalam menetapkan hukum berniat mandi wajib. Penjelasannya seperti berikut. Pandangan pertama, niat mandi wajib adalah fardu. Ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh, iaitu ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bersandarkan kepada hadis berikut yang bermaksud, sesungguhnya amalan adalah bermula dengan niat dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkan, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pandangan kedua, niat mandi wajib adalah sunat. Ini adalah pandangan ulama mazhab Hanafi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaitiyah. Kuwait ni. Mungkin himpunan kita mazhab bukan kat Kuwait ni. Yang bermaksud
Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpandangan bahawa niat mandi wajib adalah fardu. Manakala ulama mazhab Hanafi pula berpandangan bahawa niatnya adalah sunat, bukannya fardu. Para ulama merungkaikan persoalan berkaitan niat dalam beberapa kitab seperti berikut. Kitab Matan Safinah An-Najah yang bermaksud niat ialah mensengajakan sesuatu perkara yang disertai dengan melakukannya. Yang kedua, kitab Al-Aqni fi Hali Alfi Matan Abi Sujat. Kitab Al-Iqna. Al-Iqna. Terjemahan, hakikat niat pada bahasa adalah qasad, mensengajakan. Manakala pada istilah syarak pula ialah qasad sesuatu perkara disertai dengan melakukannya. Satu bab kita tahu ada pandangan mazhab kita fardu, kena berniatlah. Nanti dibincangkan, Syekh dah letak perbincangan macam mana nak berniat tu. Perlu lafaz dalam hati ke, lafaz kat mulut ke, apa ke, bagaimana. Itu cerita bab kejap lagi. Tapi setakat ni kita kena ambil yang bahawa khilaf ulama berkenaan dengan niat untuk mandi wajib. Ada khilaf kat situ dah. Jadi tak usah bimbang lah. Jadi selagi mana nanti kita bincang bagaimana kita membezakan mandi pagi itu, mandi harus dengan mandi wajib. Itu je. Pagi-pagi kalau kita mandi, kita ada niat dalam hati kita, nak mandi pagi. Kita tak berjunub, kita nak niat, ya Allah, aku nak mandi, nak sucikan diri ni, nak beribadah. Dapat pahala. Pahala niat tu, pahala mandi tu jadi ibadah. Kalau tidak, mandi biasalah. Jadi harus mandi biasa, membersihkan diri. Tapi kalau ada niat, lillahi ta'ala, tak kiralah lafaz dia macam mana, dapat pahala tambahan, jadi ibadah. Nak membezakan antara niat mandi biasa dengan mandi wajib. Jadi hukum dia ada kata wajib, itu fardu, maksud dia tak buat, tak sah lah. Kita pegang apa? Kita mazhab kita yang kat Malaysia ni, Uruh ni kata kena berniat. Kejap lagi kita bincang macam mana nak niat tu. Kena berniat untuk membezakannya. Ya? Melainkan mazhab Hanafi kata tak perlu, sunat je. Ya? Bahkan kalau bincang-bincang lagi dalam mazhab-mazhab kita pun ada pandangan mengatakan tak fardu pun. Jadi nak moleknya, niat je lah nak membezakan mandi biasa dengan mandi wajib. Okey, macam mana nak niat ni? Nak kena lafaz ke, luar bilik air ke, dalam bilik air ke, masa turun air kena badan ke, macam mana ni? Niat ialah percakapan dalam hati, soalan dia. Tidak? Sambung. Niat ialah percakapan dalam hati? Tidak. Hakikatnya, niat tidak pun memerlukan percakapan dalam hati. Bermakna, seseorang yang berniat tidak semestinya bercakap dalam hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan. Cukuplah niat itu apabila ada dalam hatinya kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini sebagaimana definisi niat yang diungkapkan oleh Imam Al-Baidawi yang bermaksud niat itu ialah ibarat daripada kesedaran hati terhadap apa yang diinginnya bertepatan dengan tujuan tertentu yang berupa pencapaian sebuah manfaat atau penolakan sebuah mudarat, baik sekarang ataupun akan datang. Namun syarak mengkhususkannya kepada kehendak yang menghalakan kepada perbuatan untuk menuntut keredaan Allah dan mematuhi hukumnya. Baik, Alhamdulillah sampai sini. Syekh dah bagi kita lebih faham. Satu, bab niat tu kita tahu dah ada fardu, ada pandangan kata fardu, ada pandangan kata sunat. Kita yang pegang pada fardu tu macam mana nak memastikan ada niat? Ialah niat ni supaya membezakan mandi biasa dengan mandi wajib. Dalam kita belajar bab mandi wajib pun, kita akan melakukan perkara-perkara sunat sebelum mandi. Betul? Kita nak mandi wajib ni ada beberapa perkara sunat sebelum mandi. Apa dia tu? Sucikan diri kita pada najis yang ada. Kalau ada haid, nifas, wiladah ke, ataupun kita ada berjunub, kita cuci air mani suami atau isteri, bersihkan dulu, barulah kita mandi. Itu perbuatan-perbuatan tu biasa merujuk kepada kelakuan kita nak mandi wajib. Beza dengan kita mandi biasa. Terus ke bawah air gitu kan.
Jadi perbuatan tu ulama bincang kata itu menunjukkan dalam hati tu memang dah ada niat nak mandi wajib lah tu. Walaupun dia tak bercakap dalam hati saja aku mandi wajib untuk membersihkan diri daripada hadas kerana Allah Taala. Saja aku mandi wajib. Tak ada. Dia tak bercakap dalam hati. Itu masih lagi kategori bercakap. Niat ni, kata tuan-tuan guru kita ni, ulama-ulama dia lintasan dalam hati. Lintasan dalam hati dah dikira sebagai niat. Adapun nak perkara sunat-sunat tu, nak memastikan betul-betul beres, tak ada isu, setan tak boleh goda-goda, itu ulama dia susun. Air kena sebahagian pada anggota badan, datangkan niat kita nak mandi wajib. Sebelum tu pastikan kita dah bersihkan daripada najis dan sebagainya. Mandi, basah apa dulu, belah kanan dulu dan sebagainya, ambil wuduk. Lepas tu mandi macam biasa. Gitu. Itu turutan yang baginda Rasulullah SAW dah ajar kan. Itu nak sempurna. Ini had yang mengatakan beres. Gitu. Fiqah ni kita tahu had dia dulu, minimum dulu, kemudian sempurna. Sempurna tu banyak lagi lah cerita dia. Wallahu alam tu cerita kat mana bab niat ni. Terus di manakah tempatnya? Kita habislah ya. Di manakah tempat niat? Para ulama sepakat mengatakan tempat niat adalah di dalam hati. Adapun melafazkan niat bukanlah menjadi syarat. Hal ini seperti mana yang dijelaskan dalam kitab Fatu Wahab Bisyarhi Minhaj Al-Tulab yang bermaksud tempat niat adalah dalam hati. Niat mandi junub. Bagaimana yang sebetulnya? Individu yang berjunub dan hendak mandi junub, kemudian dia berniat dalam hatinya bahawa dia hendak mandi junub, maka niat tersebut sudah memadai. Hal ini kerana dia memahami bahawa mandi junub itu adalah mandi wajib. Kaedah fiqh menyebut yang bermaksud, maksud daripada suatu lafaz tergantung pada niat orang yang melafazkannya. Tidaklah keterlaluan jika kita katakan bahawa istilah mandi junub sememangnya digunakan oleh sebahagian masyarakat kita bagi menggambarkan mandi wajib. Bahkan jika ditanya sekalipun istilah mandi junub memang difahami sebagai mandi wajib. Kaedah fiqh ada menyebut yang bermaksud tidak ada perdebatan dalam istilah jika hakikatnya sama. Hakikatnya istilah mandi junub bukanlah bermaksud mandi hadas junub, tetapi bermaksud mandi kerana telah berjunub. Dalam erti kata lain, ia mandi yang diwajibkan apabila seseorang itu berjunub. Atas sebab itulah kita dapat banyak sekali dapati banyak sekali dalam kitab fiqh menggunakan istilah mandi junub bagi menggambarkan mandi wajib. Misalnya seperti berikut. Kitab Al-Li Imam Syafi'i yang bermaksud bab mandi junub. Kitab Mukhtasar Al-Muzani yang bermaksud bab mandi junub. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab yang bermaksud apabila seorang yang berjunub itu memasukkan tangannya sambil berniat mandi junub untuk memindahkan air ke atas kepalanya. Kesimpulan, kenyataan yang diungkapkan oleh penceramah tersebut adalah tidak benar. Hakikatnya memadai dengan niat mandi junub kerana istilah tersebut sememangnya diguna pakai bagi menggambarkan mandi wajib. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya lepas ni kalau Nick nak baca kena adjust kamera sikit sebab nampak lubang hidung. Tengok Syekh dia dah ambil rujukan pada kita semua kitab besar-besar. Al-Um ni kitab asas daripada kitab Imam Asy-Syafi'i terus.
bukan imam-imam lain mazhab Syafi'i. Ini kitab asas fiqh besar Al-Um Imam Syafi'i. Kita ni memang tak belajar lah Al-Um. Orang nak belajar usul fiqh, dia ambil lah bab-bab ni. Kita ambil syarah-syarah daripada kitab-kitab besar ni je. Dah terjemah-terjemah Safinah An-Najah, dah syarah pendek-pendek mukhtasar Imam Al-Muzani, Syarah Al-Muhazab, kitab majmu' daripada Imam Nawawi dan sebagainya. Dah cukup dah. Tapi Syekh ambil terus. Bermakna rumusan dia, nak cakap apa tu, nak mandi tu, apa je lah. Berkata kaedah fiqh menyebut maksud daripada satu lafaz tergantung pada niat orang yang melafazkannya. Mungkin dalam bangsa lain, bahasa lain dan sebagainya, dia menggunakan ayat yang berbeza. Kita biasanya mandi wajib, mandi junub, mandi hadas besar. Itu perkataan-perkataan yang biasa guna kan? Betul? Tak adalah perkataan lain biasa dalam dunia Melayu kita lah, orang Jawi ni. Mandi junub, mandi wajib, mandi hadas besar. Mengangkat hadas besar. Benda-benda gitulah. Tak kira lah kombinasi apa. Selagi mana kita faham yang kita ni nak mengangkat hadas. Itu baik dah. Wallahu a'lam. Sikit je tu. Sikit je. Kita ulang kaji sikit. Nanti minggu depan ada lagi bab soalan keluar lebihan air mani setelah mandi wajib. Dah mandi keluar air mani. Macam mana nak takrif dia tu? Ada macam-macam ulama bincang. Antaranya ulama bincang air mani siapa? Air mani isteri ke air mani suami yang terkeluar tu? Katalah keluar daripada faraj isteri. Bagaimana nak menentukan air mani yang keluar tu air mani isteri ke air mani suami? Yang akan membezakan perlu mandi wajib semula ataupun just cuci saja. Begitu Wallahu a'lam. Sikit-sikitlah, semoga Allah memberi manfaat pada ulang kaji yang kita buat pagi-pagi ni, dan semoga Allah memberi keberkatan pada tuan guru Syekh Ustaz Abu Usamah yang menghimpunkan soal-soal jawab ni dalam buku-buku macam ni. Buku-buku ni macam saya ulang, nikmatlah bagi kita orang awam yang tak pandai ni kan. Baca, dah jawab soal, dah ada jawapan. Jawapan pun bukan ringkas-ringkas je. Dia bagi sandaran-sandaran yang sekadarnya. Saya rasa buku ni cantik lah. Dia sekadarnya, dia taklah berat sangat. Dia bagi rujukan-rujukan saja. Yang mana pasti orang macam saya ni tak mungkin mampu nak rujuk Al-Um, Mukhtasar Imam Al-Muzani, Majmu' Syarah Al-Muhazab. Tak mampu. Kalau ada terjemahan bahasa Melayu pun saya rasa saya tak mampu. Adik-adik kita wallahu a'lam. Kitab-kitab fiqh yang ada dalam bahasa Melayu pun saya kelemasan nak membacanya. Kena baca dulu lah sikit-sikit ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan panjang umur kita, sihat tubuh badan kita, kita sambung lagi soal jawab bab fiqh ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.